Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, makin panas sahabat semua apabila kelihatannya pemimpin PAS terus menerus mempertahankan GISBH. Adakah benar? Ini yang menjadi persoalan kita. Dan satu lagi, MP Pendang yang kita kenali sebagai seorang MP yang biadab, penunggang, memainkan isu sentimen di dalam parlimen sekali lagi membuatkan Dewan Rakyat menjadi kecoh apabila berpolitik di dalam parlimen. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan Anda ya dua perkara ini ya. Untuk yang pertamanya ya, mari kita bawa. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, mari kita ikuti berita gempa hari ini. Perikatan Nasional tanya atau khususnya ya, MP PAS tanya jenayah terancang GISBH, Raya tawar hikmat percuma terbaik kepada YB Raya. Jadi pembangkang hari ini mempersoalkan apakah jenayah terancang yang dilakukan oleh 22 ahli Global Equine Service in Business Holding atau GISBH sehingga mereka didakwa di mahkamah semalam. Semasa perbahasan belanjawan 2025 di Dewan Rakyat, Taqiyuddin Hasan, ahli parlimen PAS Kota Baru, meminta pihak berkuasa untuk menjelaskan pertuduhan jenayah yang dikenakan ke atas mereka, termasuk melibatkan Ketua Pegawai Eksekutif CEO-nya Nasiruddin Muhammad Ali. Katanya semalam 22 individu termasuk CEO didakwa di Mahkamah Seksyen 130V Kanun Keseksaan dikatakan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang. Saya nak bertanyakan apakah kesalahan yang dikatakan dilakukan oleh mereka soal Taqiyuddin, apa kumpulan jenayah terancang ini dan apa jenayah terancang yang mereka lakukan soalnya. Wow, masih lagi mempersoalkan, sudah nyata lagi bersuluh. Jadi semalam sahabat semua, Malaysia kini melaporkan seramai 22 ahli pertubuhan yang sudah diharamkan di beberapa buah negeri berdepan pertuduhan jenayah terancang di Mahkamah Seksyen Selayang, Selangor. Mereka terdiri daripada 13 lelaki dan 9 wanita, termasuk anak lelaki kepada pengasas kumpulan Darul Arkam Asari Muhammad. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan kerana pertuduhan dibuat mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 yang lebih dikenali sebagai SOSMA dan berada di bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Jadi mengikut pertuduhan mereka didakwa menjadi ahli kumpulan jenayah terancang di sebuah premis Bandar Country Home Sarawang antara Oktober 2020 hingga 11 September 2024. Justru mereka didakwa mengikut Seksyen 130V 1 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara antara 5 hingga 20 tahun jika sabit kesalahan. Taqiyuddin yang juga ya Setiausaha Agung PAS itu kemudian mahu tahu ya apakah pendirian kerajaan terhadap SOSMA yang sebelum ini ditentang oleh dan dianggap sebagai undang-undang yang zalim oleh sebahagian daripada mereka, katanya lah. Jadi YB Raya berkata, saya ucap tahniah kepada Jelutung. Ini disampaikan semula oleh Taqiyuddin kerana tak setuju dengan SOSMA, tapi apakah tindakan Jelutung untuk menentang SOSMA sehingga dianggap undang-undang zalim soalnya. Bagi kami dari PAS PN, katanya secara rasionalnya kami menerima SOSMA, tapi kami tak terima penyalahgunaan SOSMA termasuklah terhadap GISBH. Maksudnya walaupun mereka menggunakan alasan untuk SOSMA itu, tapi sebenarnya mereka cuba mempertahankan GISBH. Itu pandangan saya. Jadi selepas namanya dipetik, Raya kemudian bangun untuk mencelah dengan berkata dia setuju terhadap pandangan yang dikemukakan oleh Taqiyuddin. Walaupun berada di blok kerajaan, kata ahli parlimen DAP lagi, dia memang tidak setuju terhadap langkah menggunakan SOSMA ke atas mana-mana pihak. Kalau boleh pada masa sekarang, saya menawarkan perkhidmatan saya untuk membela mereka, iaitu GISBH, katanya. Kalau diperlukan, saya sedia berkhidmat percuma untuk membelah mereka, kata YB Raya lagi. Wah, itu dia terbaik. Tapi soalnya sahabat semua, seakan-akan kita lihat ini pemimpin PAS ini begitu kencang ya dalam cuba untuk mempertahankan GISBH ini. Adakah ada kepentingan buat mereka? Entah, kita pun tak pasti. Umpan awang buat perbahasan isu perpaduan jadi kecoh. Inilah ahli parlimen yang sangat biadab ya, selalu memainkan isu bangsa
ya, memutarbalikan fakta dan sebagainya. Itulah kepintaran mereka, sahabat-sahabat semua. Jadi berhati-hati dengan pemimpin-pemimpin daripada PAS ini. Jadi suasana tenang melatari perbahasan Dr. Halimah Ali PN Kapar sebelum keadaan tiba-tiba bertukar kecoh apabila pencelahan dibuat Awang Hashim, ahli Parlimen Pendang PAS, dibantah wakil kerajaan. Pada awalnya, Halimah mengulas suasana hidup dalam harmoni dan perpaduan antara kaum dengan menjadikan Kelantan sebagai contoh yang dimaksudkannya. Aduh, ini kalilah. Tidak lama kemudian, Awang bangun, mohon mencela dan bertanya mengenai formula yang digunakan Kerajaan Kelantan. Pimpinan PAS sehingga rakyatnya boleh berkomunikasi menggunakan dialek sama walaupun dari latar belakang yang berbeza. Ya, apa yang diherankan ya kalau di Sabah orang Cina berbahasa Melayu Sabahan. Kalau di Kelantan mestilah mereka berbahasa dialek Kelantan. Kalau mereka di Sarawak, orang Cina berbahasa dialek Sarawak. Kalau orang Cina di Kelantan berdialek menggunakan dialek bahasa Sabah, itu barulah luar biasa. Jadi apa yang nak diherankan, ya, memang bangang sungguh lah. Yang kedua, katanya mereka penduduk Kelantan tidak ada timbul soal keagamaan dan saling hormat menghormati. Mungkin sebab di sana tidak ada DAP atau apa katanya. Dan inilah yang membuatkan keadaan itu menjadi kecoh. Kemudian Halimah kemudian menjelaskan rakyat Kelantan berpegang kepada slogan set kita jangan pecah yang memaksud orang kita jangan berpecah. Ya. Sesulan soal yang dilihat sengaja mengundang itu, Raya bangun mencela dan menyatakan bahawa Kelantan aman sebab tiada wakil rakyat seperti ahli Parlimen Pendang daripada PAS ini. Keadaan bertambah riuh apabila Chong Zemin ya, turut bangun dan mendakwah kenyataan dibuat Awang adalah mengelirukkan Dewan. Peraturan Mesyuarat 36 kurungan 12 mengeluarkan kenyataan Dewan adalah disifatkan menghina majlis dan ahli itu boleh dirujuk ke jawatan kuasa khas Parlimen. Tapi Pendang kata Kelantan tak ada DP, itu salah. Memang kami ada cawangan di Kelantan. Tarik baliklah Pendang, tarik balik katanya ditujukan kepada Pendang. Awang bagaimanapun pertahankan kenyataannya dengan alasannya menggunakan perkataan mungkin namun tidak memuaskan hati ahli Parlimen Kerajaan khususnya dari DAP. Inilah menggunakan kata-kata, memusingkan fakta, memperbodohkan rakyat. Tapi hakikatnya ahli Parlimen PAS ini memang bodoh. Pertikaian itu berlarutan dengan perdebatan mulut antara mereka. Timbalan Speaker Muhammad Sahar Abdullah kemudian berjaya melarikan kekecauan itu selepas penjelasan yang dibuat oleh ahli Parlimen PAS Pendang ini. Jadi apabila kadar rendah, Halimah melontarkan cadangan agar Kementerian Perdagangan menjadikan Kelantan sebagai model supaya keharmonian dan kesepaduan penuhnya boleh dicontoh di negeri-negeri lain. Itu cadangan dia. Tapi pada pandangan saya yang boleh dijadikan contoh sebenar sebagai satu Malaysia bukanlah Kelantan, melainkan Borneo itu sendiri, yaitu Sabah dan Sarawak. Di Sabah dan Sarawak kita boleh hidup harmoni walaupun perbezaan politik, ya, tapi dalam keluarga ya saling hormat menghormati, merayakan perayaan bersama, walau tidak seperti walan-walantit yang sentiasa menganggap diri mereka dizalimi sedangkan ya mereka sebenarnya takut dengan kerajaan hari ini yang semakin memberikan hikmat yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Itu pandangan saya, sahabat semua. Adakah anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, sampai sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan, dalam bahasa Melayu tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nope Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.